iaitu mendengar secara aktif. Untuk hari ni kita nak dengar je. Apa dia konsep mendengar? Okey, mendengar secara aktif ialah keupayaan pendengar memahami mesej yang disampaikan serta memberi tindak balas. Okey, ni yang keupayaan pendengar situasi emosi penyampaian mesej bahasa badan dan berjaya mentafsirkan mesej yang tersirat. Okey, ini definisi ni saya ambil daripada buku Essay untuk definisi mendengar secara aktif. Jadi dalam buku dia mendengar secara aktif ialah pendengar memahami mesej yang disampaikan serta memberi tindak balas. Okay, kalau mendengar secara aktif ni dia ada feedback. Kalau ni kita dengar dalam satu situasi emosi nak sampaikan mesej yang menggunakan bahasa badan untuk semua sekali yang kita belajar tu kita dapat tafsirkan mesej yang tersirat. Kita tengok orang tu gunakan bahasa badan tak cakap tapi kita faham apa mesej yang nak disampaikan. Itu ialah mendengar secara aktif. Apa-apa saja medium boleh digunakan. Okay? Mendengar secara aktif ni dapat menjalin hubungan baik, mengurangkan konflik dan dapat meluahkan perasaan. Contohnya, penyedia jualan boleh bertanya soalan berkaitan taklimat yang disampaikan oleh pengurus pemasaran. Okey, ini sebab bila kita mendengar secara aktif, kita nak tahu semua. Jadi mesej yang disampaikan tu ada yang tersirat kita faham. Apa yang sebenarnya hendak disampaikan. Sebab mendengar ni dia nak tahu mesej tu sampai tak. Tu je. Dia faham ke tak faham. Okey. Bila kita nak mendengar secara aktif, dia memang akan melibatkan 3 je. Iaitu mengulang maksud pembicara, meluahkan kefahaman terhadap perasaan pembicara dan juga yang ketiga, menanya soalan. Itu ialah teknik mendengar secara aktif. Okey. Mengulang maksud pembicara. Apa itu? Okey, ni nak dengar secara aktif. Pembicara tu ialah orang yang bercakap. Okay, jadi dia punya teknik mendengar secara aktif yang pertamanya ialah mengulang maksud pembicara. Iaitu bermaksud pendengar tu menyebut semula berulang kali maksud isi bicara untuk memastikan kefahamannya. Okey, bila orang tu cakap, dia nak faham kan, dia akan sebut semula. Itu mengulang maksud pembicara. So, bila dia faham, dia ulang semula, dia boleh memahami apa sebenarnya maksud pembicara tu. Okay, jadi pendengar melakukan dengan mengulangi fakta asas dan penting yang dinyatakan oleh pembicara. Jadi bila dia ulang perkataan tu, dia akan memahami apa yang dinyatakan oleh pembicara. Kadang-kadang kita dengar sekali, kita tak faham. So, kita cakap, apa yang cakap tadi? So, dia kata kalau nak pergi kedai ni, perlu berjumpa dengan siapa. So, bila dia ulang banyak kali, dia ingatlah nama-nama orang siapa yang nak jumpa, apa mesej yang disampaikan. Tu ialah mengulang maksud pembicara, ialah teknik mendengar secara aktif yang pertama. So, bila pendengar mengulangi maksud pembicara, tujuan dia untuk memahamkan lagi apa yang pembicara tu cakap. Okay, kalau dia tak buat macam tu, dia tak boleh faham apa yang pembicara tu cakap, mesej yang nak disampaikan. Okay, contoh kat sini, jurujual mengulangi banyak kali teknik untuk mempengaruhi pengguna sebagaimana yang dibentang oleh penyedia jualan. Okay, bila dekat office, dekat organisasi, bila dia macam buat sale, dia kena tahu teknik. Kalau macam mana nak meningkatkan sale dia. Kalau macam dia tak tahu teknik, dia tak boleh nak terus faham nak buat sales tu macam mana. Okay, dia terus, dia kena fahamkan dulu apa yang nak disampaikan, macam mana teknik kita nak dapat sale banyak, cara dia. Tu dia tak ulang banyak kali, teknik 1, teknik 2, teknik 3. Dah sampai 3 kali, 10 kali dia ulang, dia ingatlah. Macam awak belajar, nak ingat fakta, kalau nak ingat fakta PP, susah.
Bila saya cakap, apakah fungsi pengurusan? Cakap sekali. Besok tanya lagi. Sebab dia tak menghafal, tak faham. So kena cakap banyak kali baru dia faham. Dia mengulang lah. Sebenarnya teknik mengulang tu lagi mudah. Bila kita mengulang benda yang sama banyak kali, kita boleh mengingat fakta tersebut. So ni lah. Ni memang teknik mendengar secara aktif ni memang bagus lah yang dia mengulang masa pembicara tu. Banyak kali dia cakap, dia faham. So kalau kata fungsi pengurusan ada 4. Fungsi pengurusan ada 4, dia ulang. So lama-lama dia faham. Tu maksud mengulang maksud pembicara. Dia boleh ingat sebab mind dia dah boleh, banyak kali dia ni baca. Tak habis-habis dengan fungsi pengurusan. So dia akan ingat ada 4. Apa dia. Senang sikit. Jadi bila tanya dia dah tahu. Dah tahu apa benda. Dia tak confuse. Okay. Yang kedua, meluahkan kefahaman terhadap perasaan pembicara. Okay, dia nak faham, dia kena luahkan. Apa agaknya? Okay, yang ini, tindakan ini dilakukan untuk menunjukkan pendengar memahami mesej yang disampaikan oleh pembicara. So, pembicara akan beritahu bahawa pendengar dalam memahami maksud yang telah disampaikan. Sebab dia meluahkan kefahaman, dia faham. Dia cakap lah. Dia cakap, dia dengar tadi apa, dia dah faham maksud dia. So, jadi bila pembicara mengetahui bahawa pendengar telah memahami maksud yang telah disampaikan, dia cakap semudah. Bila kita ni, maksudnya bila kita nak faham, kita cakap semula, so nampaklah apa yang sepatutnya. Apa yang disampaikan. So, pembicara tu dah faham, pendengar tu faham apa maksud yang disampaikan. Tu kita meluahkan kefahaman terhadap perasaan pembicara. Okay, ini sebagai petunjuk bahawa pembicara boleh meneruskan mesej yang akan disampaikan. Bila dia dah tahu pendengar tu faham mesej yang disampaikan, so dia bolehlah kasih mesej-mesej yang seterusnya. Dan dia tahu dia punya pendengar tu faham. So senanglah dia nak menyampaikan maklumat seterusnya. Okay, contohnya, judul-judul menguji kefahaman mesej yang disampaikan tentang teknik mempengaruhi pengguna melalui maklum balas yang diberi semasa pembicara sedang bercakap. Okay, ni bila pembicara tu bercakap, pendengar tu dia nak try test je. So dia buatlah, dia try memberikan maklum balas masa pembicara sedang bercakap. Dia nak uji kefahaman mesej tu. Bila pembicara cakap, dia test tentu. Boleh faham tu teknik-teknik yang telah diajarkan. Itu ialah meluahkan kefahaman terhadap perasaan pembicara. Pembicara cakap, pendengar dengar. Lepas tu, pendengar tu akan cakap semula. Pembicara tu, dia dah faham apa maksud yang pembicara sampaikan. Itu ialah teknik yang kedua. Okay, teknik yang ketiga ialah menanya soalan. Okay, ini pendengar mengemukakan pertanyaan soalan tentang mesej yang tidak dipahami. Okay, teknik dia kena tanya soalan. Kalau kita dengar orang cakap dengan kita, pembicara cakap dengan pendengar. Pendengar tu dengar mesej tu. Jadi pendengar tu kena tanya apa-apa soalan tentang mesej yang dia tak faham. Okay. Pertanyaan soalan boleh mengukuhkan kefahaman tentang mesej yang disampaikan. Kalau awak tak faham, awak kena tanya soalan. So, bila awak tanya soalan, awak faham. Apa sebenarnya mesej yang hendak disampaikan oleh pembicara tersebut. So, bila tanya, sebab tu kena tanya soalan. Kena tanya soalan untuk lebih faham. Ini macam soalan pengukuhan lah. So, bila tanya, dia faham. Saya dah faham. Tu maksud dia. Okay, tindakan pendengar menunjukkan pendengar berminat dan menghayati perasaan dan bertanya soalan jika ada maklumat yang kurang dipahami. So, bila orang buat ceramah ke, dia punya audience boleh tanya soalan. Jadi penceramah tu suka tanya audience tanya soalan sebab dia tahu audience tu dengar dia cakap. Kalau tak ada soalan, maksudnya audience tu tak dengar dia cakap. Maksudnya bila orang tu tanya soalan, dia faham. Walaupun benda tu dia tak faham, tapi dia just saja nak lebih tahu, dia tanya soalan. So kita, bagus-bagus, dia ni mendengar. So dia faham apakah konsep ceramah tu. Tu maksud dia menanya soalan. Okay, contoh kat sini, judul bertanya soalan kepada penyelia tentang strategi mempengaruhi pengguna yang kurang dipahami. Jadi maksudnya,
Dia nak tahulah apa yang strategi yang kurang dipahami yang boleh mempengaruhi pengguna. Sebab dia ni semua soalan teknik mendengar ni dia base pada jurujual. So kalau jurujual nak bercakap, nak jual produk dekat pengguna tapi tak tahu teknik-teknik dia, tak dapat dengar apa yang dia punya cakap, susah maklumat nak sampai. Macam mana dia nak mempengaruhi pengguna untuk membeli produk dia. Okay. Dan yang terakhir. Okay, untuk yang terakhir ni adalah fungsi mendengar secara aktif. Okay, mendengar secara aktif ni dia ada beberapa fungsi. Yang pertamanya boleh membuat keputusan lebih tepat. Okay, ni maksud maklumat yang didengari boleh dijadikan fakta dalam membantu membuat keputusan yang tepat. Okay, dia dah dengar orang cakap, dah dengar macam mana, macam dia jual tu, punya cakap apa maklumat dia, teknik nak mempengaruhi pengguna macam mana, dah dengar. So dia dapat membuat keputusan dengan tepat sebab dia dah faham. Okay, contohnya, faktor psikologi yang didengari daripada penyedia dijadikan sebagai data untuk membuat keputusan dalam mempengaruhi pengguna membeli. So dia dah tahu macam mana nak attract pengguna beli barang. So dia dapatlah buat keputusan tepat macam mana nak suruh pengguna beli barang tersebut. Okey, teknik yang kedua, punya fungsi yang kedua ialah dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Okey, semua keterangan masalah didengari. Okey, dia kalau ada masalah terdengar dengan baik, kemudian ini sebagai satu panduan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bila ada orang ada masalah dalam pekerja, dia ada masalah, so dia kena cakap. Kemudian kita dengar apa yang pekerja tu nak sampaikan, apa masalah dia. Kemudian baru terus kita cuba selesaikan masalah tersebut. Jadi kita mendengar tu kena berfungsi dengan aktif lah. Kita faham apa masalah dia, macam mana nak selesaikan. Okay. Contohnya, penyedia jualan akan menerangkan secara terperinci supaya jurujual memahami bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi berkaitan dengan pengguna. Ni sebab dia base pada jurujual, so macam mana nak mempengaruhi pengguna. Ni lah. So dia kalau dah ada, dia dapat selesaikan maksudnya isu dia, pengguna tu dia tak dapat nak kontrol pengguna tu. Pengguna tu macam, mungkin pengguna tu macam mulut laser ke, jadi dia macam terasa ke apa. So macam nak selesaikan masalah tu, dia cakap dengan dia punya penyedia. So kita dah dengar dia punya masalah, so kita cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, yang terakhir, fungsi yang terakhir ialah dapat kefahaman dengan tinggi. Okey, so pendengar boleh menguasai dengan lebih mendalam sesuatu bidang yang didengari daripada pembicara. So dia dah faham apa yang satu benda macam teknik mempengaruhi pengguna, dia faham. So dia dah boleh buat apa yang dia kuasai, apa dia boleh buat teknik-teknik yang dipelajari tu. Okay, contohnya jurujual boleh bertanya soalan kepada penyedia jualan. Jurujual boleh bertanya soalan kepada penyedia jualan jika taklimat yang disampaikan tidak jelas. So dia dah faham dia tu, dia dapat menguasai apa teknik yang untuk mempengaruhi pengguna. So dia dah boleh terangkan pada dia boleh guna teknik tersebut. So tapi kalau dia tak masih ada soalan-soalan yang dia tak boleh kuasai, so dia boleh bertanya soalan kepada penyedia dia. Okey, itu sahaja untuk fungsi mendengar. So kemahiran mendengar cuma ada proses mendengar secara berkesan, mendengar secara aktif. So 3 je untuk bahagian kemahiran mendengar. Tapi soalan dia ada juga soalan yang berbentuk case berkaitan dengan fungsi-fungsi mendengar ni, ataupun kemahiran mendengar dia ada dalam bentuk case. Proses mendengar, tapi dia berikan dalam satu case yang kena masukkan case tu kaitkan dengan proses mendengar. Okay, so ada soalan?